keselamatan yang kita boleh berikanlah kepada semua apabila ada temui lebah bersarang ataupun kita temui lebah berterbangan dalam kumpulan, iaitu sama ada berterbangan ni kita ada banyak situasi sebenarnya. Ada situasi yang bahaya dan juga tidak bahaya. Tapi bila orang awam yang tidak tahu apakah bahaya ke tidak bahaya, sama ada bahaya atau tidak bahaya keadaan tu, jadi kita berikanlah nasihat keselamatan di sini. Jadi yang pertama adalah jangan panik. Sebab panik boleh buatkan kita bertindak tanpa berfikir panjang. Contoh dia, bila berada di kawasan jalan raya yang sibuk, bila panik, kita terus lari meluru ke jalan raya, sedangkan di situ pun ada bahaya yang lebih hebat, iaitu ada kenderaan lalu lalang, jadi mungkin boleh terlanggar ke macam mana kan. Jadi yang pertama, jangan panik. Bila ada lebah berterbangan ataupun ada lebah bersarang di satu tempat tu, jangan panik, tengok dulu keadaan sekeliling. Kalau perlu lari, tengok kawasan tu selamat ataupun tidak untuk lari di kawasan tu, untuk mengelakkan perkara yang lebih teruk yang tidak kita ingini lah. Yang kedua, berundur dengan perlahan lah kita kata. Kalau kawasan tu ada lebah berterbangan, kita tak tahu sama ada lebah tu berterbangan kerana ada gangguan yang menyebabkan lebah itu cuba menyerang sesiapa yang mengganggu, ataupun lebah tu hanya berterbangan kerana sedang berpindah. Jika sedang berpindah tu sebenarnya tidak bahaya, cuma kita perlu elakkan kawasan lebah tu berada. Tapi kalau kita tidak tahu, jadi elok dah kita berundur dengan perlahan daripada tempat lebah tu berterbangan. Dan kalau kita jumpa juga lebah bersarang, contoh dia di kawasan yang betul-betul dekat dengan laluan kita, contoh dia kita buka pintu rumah, tengok rak kasut ada lebah bersarang di situ. Jadi jangan terus cuba lari di hadapan lebah tu, kerana bila kita bergerak pantas akan memeranjatkan lebah dan boleh menyebabkan lebah rasa terancam. Jadi bila lebah terasa terancam, kemungkinan lebah akan menyerang orang yang lari lah. Jadi bila berada dekat dengan sarang lebah tu, jangan lakukan pergerakan pantas, contoh dia berlari, tapi berjalan dengan perlahan untuk tinggalkan tempat tu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan tepis tampar apabila ada lebah berterbangan cuba terbang ke muka kita. Sebab tepis dan tampar hanya membuatkan lebah rasa terancam. Sama macam tadi, mungkin lebah tu akan sengat kita. Ataupun bila kita tepis terkena pada sengatan lebah tu, jadi kita terkena sengat sendiri. Kalau kita elakkan tanpa menepis, mungkin kita tak kena sengatan tu. Itu yang ketiga. Kemudian seterusnya, untuk yang keempat, elak laluan pergi balik sarang dia. Jadi bila lebah tu bersarang pada satu tempat, dia ada laluan dia untuk lebah tu keluar mencari makan, kita perhatikan laluan dia. Contoh dia, kalau lebah tu bersarang di pokok bunga di hadapan rumah kita, kita tengok dia punya tempat dia terbang keluar tu. Kalau kita halang, kita duduk di situ, contoh dia kita nak ambil gambar lah, nak ambil gambar sarang lebah tu, kita pergi dekat, jangan terlalu dekat, kita tengok dulu tempat dia keluar masuk terbang. Kalau kita betul-betul halang laluan dia terbang, mungkin dia boleh menyengat lah, sebab kita halang laluan dia. Jadi kalau nak ambil gambar pun, kita nasihatkan jangan terlalu dekat, gambar daripada jauh pun mungkin kita boleh nilaikan lah gambar tu apabila buat aduan. Seterusnya yang kelima, jangan cuba hapuskannya. Ini satu perkara juga, kerana kemungkinan akan ada baki lebah yang tidak terhapus yang akan mengamuk bila melihat keluarganya mati. Sebab ada kes sebelum ni yang telah diadukan kepada kita. Di tempat tu ada lebah bersarang dalam bumbung, di bumbung mungkin store di sekolah tu. Kemudian mungkin ada pihak yang tengok lebah tu bahaya untuk pelajar-pelajar, jadi dihapuskan lebah tu. Tapi bila hapuskan lebah tu, tidak ke semua lebah dihapuskan, sebab bila hapuskan pada waktu siang, ada lebah yang terbang keluar mencari makan. Yang mereka ni lah, bila balik tengok keluarganya dihapuskan, mereka ni akan jadi marah lah. So siapa yang lalu lalang di situ, mungkin dia akan terbang ke muka orang yang lalu lalang tu. Bila orang tu tepis tampar, mungkin di situ kena sengatan.
Yang keenam, tindakan bila diserang. Okay, yang pertama, bila ada lebah menyengat, biasanya satu sengatan akan ada dikeluarkan satu feromon, kita kata ada bauan yang memanggil rakan-rakan kawanan lain untuk datang menyerang juga. Jadi bila ada satu sengatan saja, sepatutnya terus tinggalkan tempat tu. Kalau boleh lari, cuba tengok selamat ataupun tidak untuk lari, dan cuba cari tempat berlindung yang bertutup lah. Contoh dia masuk dalam kereta, masuk dalam bilik berhawa dingin yang bertutup, yang boleh menyebabkan lebah tidak dapat terus mengejar. Kemudian kalau kita terus tunggu di situ, bila satu sengatan dah terkena, sengatan tu ada feromon untuk memanggil rakan-rakan lain. Rakan lain akan datang menyerang, dan terus di situlah yang akan kena serangan bertubi-tubi yang boleh menyebabkan keadaan yang lebih bahaya. Kalau kita kena satu sengatan terus pergi ke tempat lain berlindung, mungkin hanya satu sengatan tidak begitu bahaya berbanding dengan kena dengan berpuluh-puluh sengatan. Apabila kena sengatan, kita lihat di sini lebah tidak sama dengan tebuan. Yang mana kalau tebuan, sengatan dia akan cabut sengatan tu, kemudian tebuan tu boleh sengat lagi sekali. Maksud dia sengatan tu tidak tertanggal daripada abdomen ataupun perutnya. Berbeza pula dengan lebah. Lebah dia punya sengatan ni akan tertanggal di tempat yang disengat. Kalau dia sengat di kulit kita, sengatan tu akan tertanggal. Kita lihat gambar di bawah ni. Gambar di bawah ni kita lihat dia ada sengatan yang tertanggal ni. Kita lorikan sini. Okey, biasa di sini yang kawasan yang telah disengat lah. Dan yang di sini adalah kawasan bisa yang sedang menyuntik masuk ke dalam kulit. Dia kecil sebenarnya ni. Ini dah, gambar ni dah zoom. Kalau kita nak cabut ni, sebab kalau kita tak cabut mungkin bisa akan terus menyucuk masuk ke dalam kulit kita. Jadi bila nak cabut sengat ni, sebaiknya kita gunakan kuku ataupun apa-apa yang tajam untuk kita cabut di pangkal sengatan dia. Di sini. Di pangkal yang terkena dengan kulit. Jangan cuba tekan dengan tangan di kawasan ini. Sebab kawasan ni akan menyebabkan kita cucuk bisa tu masuk lebih banyak bila kita tekan di situ. Jadi itu panduan untuk kita cabut sengatan lah. Dan seterusnya ada juga yang bertanya, adakah lebah yang dah mati boleh meninggalkan atau menyebabkan sengatan? Sebenarnya boleh. Contoh dia banyak kes yang kata anak kena sengat, orang kena sengat macam mana. Bila kita tanyakan, rupanya sebenarnya lebah datang menghurung lampu pada waktu malam kerana keliru lampu tu nampak waktu siang. Jadi bila ada lebah bersarang berhampiran, lebah tu akan terbang ke lampu. Kemudian bila berterbangan di lampu, lebah ni akan lemah. Satunya memang dia lemah kerana penat berterbangan di situ, dan juga kerana panas lampu tu. Jadi lebah tu akan jatuh ke lantai. Bila jatuh ke lantai, kita lambat untuk sapu lebah tu, bangkai lebah tu. Bila terpijak itulah menyebabkan sengatan di kaki. Sebenarnya lebah yang mati tu pun masih ada sengatan yang sebenarnya tidak matilah. Boleh terkena lagi sengatan. Jadi bila ada bangkai-bangkai lebah yang jatuh di bawah lampu, seeloknya sapu ketepikan dulu bangkai-bangkai lebah tu supaya tiada yang terpijak, khususnya anak-anak kecil yang mungkin berjalan tanpa melihat di bawah apa yang ada bahaya di bawahnya. Okey, yang seterusnya yang 7, untuk perhati tanda-tanda alahan bila ada kes terkena sengatan. Yang mana jika seseorang alah kepada bisa sengatan, badannya mungkin akan bengkak dengan cepat. Mungkin kalau orang lain kena sengat di jari, mungkin bengkak hanya di jari. Tapi orang yang ada alah kepada bisa sengatan, mungkin akan bengkak satu badan. Pipi, muka, tangan, kaki semua nampak bengkak. Iaitu dia ada alahan lah. Kita katakan dia ada alahan. Seterusnya, orang yang bila kena sengatan tu, dia rasa sesak nafas. Kemudian jatuh pingsan ataupun demam. Jadi
mereka ni ada tanda-tanda alahan, sebaiknya disegera bawa ke hospital untuk dapatkan rawatan. Biasanya ada suntikan lah yang diberi di hospital. Itulah perkara yang kita boleh berikan khidmat nasihat ataupun nasihat-nasihat keselamatan yang kita boleh beri pada orang ramai apabila berhadapan dengan